Okey, Ustaz dah habis jawab Dah. Okey. Macam ni, Ustaz akan cerita kembali apa yang kita belajar tadi Ustaz akan share skrin kepada kamu Share screen. Ustaz akan cerita balik. Okey. Okey. Hari ni kita nak belajar ataupun tadi kita dah belajar. Dah belajar tentang pengislaman orang-orang Yasrib dan hijrah Rasulullah ke Yasrib. Pengislaman orang-orang Yasrib. Maksudnya orang para sahabat daripada Mekah berhijrah ke Madinah itu selepas daripada pengislaman orang-orang Yasrib. Maksudnya orang-orang Yasrib ni telah mula menerima dakwah Nabi. Okey, yang pertama, pada tahun ke-11 pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang penduduk Yasrib telah memeluk Islam. 6 orang. Nabi dia berdakwah di Mekah selama berapa tahun? 13 tahun. Lepas tu pada tahun yang ke-11 Nabi berdakwah di Mekah, orang-orang Yasrib telah mula memeluk agama Islam. Maksudnya positif penerimaan Islam di Yasrib. Pada tahun ke-11 itu seramai 6 orang memeluk Islam. Dan seterusnya pada tahun ke-12 seramai 12 orang memeluk Islam. Diorang yang memeluk Islam ini juga telah berjanji untuk mengembangkan agama Islam di Yasrib. Diorang sendiri yang memeluk agama Islam telah berdakwah di Yasrib tanpa perlu Nabi berhijrah ke sana dahulu. Yang kedua, pada tahun ke-13 kenabian, maksudnya belum pindah lagi. Pada tahun ke-13 kenabian semasa di Mekah, seramai 73 orang Islam. Maksudnya dakwah itu telah berkembang daripada 6 orang jadi 12 orang, jadi berapa? 18 orang. Tiba-tiba tahun ke-13 dah ada 73 orang dah. Faham tak? Mula-mula tahun yang ke-11 6 orang. Tahun ke-12 12 orang. 12 tambah 6 18. Tapi tahun ke-13 dah ada 73 orang yang datang berjumpa dengan Nabi. Mungkin pada tahun ke-13 anggarannya mungkin dalam 90 orang ataupun lebih memeluk agama Islam. Maksudnya dah ramai lah. Diorang yang memeluk agama Islam ini juga berjanji setia untuk menolong dan mempertahankan baginda. Diorang ni berjanji untuk menolong dan mempertahankan baginda sebab apa? Sebab Nabi di Mekah sangat-sangat tertekan. Sebab orang-orang kafir Quraisy ni suka kacau dakwah Nabi. Dan bila diorang kacau juga Nabi, diorang kacau juga para sahabat. Diorang kacau para sahabat dengan melakukan siksaan kepada sahabat-sahabat Nabi. Contohnya siapa? Bilal bin Rabah. Contoh siksaan Bilal bin Rabah adalah di tengah panas, Bilal bin Rabah dihempap dengan batu yang besar. Okey, nombor 3. Apabila orang Quraisy mendapat tahu Nabi Muhammad mendapat bantuan daripada Yasrib, mereka menambah lagi siksaan, menambah lagi tekanan terhadap para sahabat. Dan paling teruk lagi, akhirnya mereka telah bermesyuarat. Diorang telah meeting dan memutuskan untuk membunuh Nabi. Bayangkan ini adalah kemuncak daripada siksaan-siksaan orang kafir Quraisy terhadap Nabi dan para sahabat. Dengan sebab itu, Nabi mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke Yasrib. Kemudian kita masuk tajuk yang kedua, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yasrib. Yang tadi kita dah dengar
para sahabat diizinkan untuk berhijrah ke Yasrib. Belum lagi Nabi sendiri yang berhijrah ke Yasrib. Sekarang ini kita nak belajar, kita nak tahu cerita Nabi pula yang berhijrah ke Yasrib. Okey. Orang yang pertama ataupun sahabat yang pertama berhijrah ke Yasrib adalah namanya Abu Salamah. Diikuti oleh Amr bin Rabi'ah. Lepas tu setelah mendapat wahyu daripada Allah untuk berhijrah, Nabi Muhammad meminta Saidina Ali untuk tidur di tempat baginda. Maksudnya Nabi ni nak gerak pada rumah dia malam ke pagi ke siang? Malam. Nabi bergerak waktu malam. Dan meminta Saidina Ali untuk tukar tempat tidur. Maksudnya bukan tukar tempat tidur, ganti tempat tidur Nabi. Sebelum Nabi nak gerak tu, Nabi ambil pasir. Tengok pada poin yang keempat, sebenarnya yang ketiga. Nabi Muhammad sebelum nak keluar tu, Nabi Muhammad dah tahu dekat luar rumah Nabi ada standby ramai orang nak bunuh Nabi. Jadi Nabi ambil satu pasir, ada tanah atau tanah, Nabi bacakan doa dan Nabi lemparkan pasir itu ke arah mereka. Disebabkan ataupun dengan kuasa Allah, mereka semua itu tertidur. Tertidur. Lepas pada dia orang semua tertidur, barulah Nabi keluar daripada rumah baginda. Nabi pun keluar dan berjaya larikan diri daripada kepungan orang-orang Quraisy yang nak bunuh ataupun orang-orang kafir yang nak bunuh Nabi. Nabi akhirnya gerak keluar daripada Mekah dengan sahabat Nabi iaitu Saidina Abu Bakar. Disebabkan waktu tu zaman tu kalau nak berhijrah boleh menggunakan unta saja, tak ada teknologi, maka Nabi dan Abu Bakar bersepakat untuk bersembunyi di Gua Sur. Sebab apa? Kalau Nabi dengan Abu Bakar teruskan perjalanan keluar daripada Mekah, takut-takut esok pagi orang kafir Quraisy dah jumpa Nabi dah. Jadi Nabi Muhammad dan Saidina Abu Bakar sorok dulu kat gua supaya bila dah lama nanti orang kafir Quraisy ingat Nabi dah terlepas. Padahal Nabi masih lagi ada dekat kawasan sekitar Mekah. Jadi Nabi menyorok dekat gua selama 3 hari. Sampai betul-betul orang kafir Quraisy ingat Nabi ni dah keluar daripada Mekah dah. Dah lari jauh dah. Jadi Nabi menyorok dalam gua 3 hari. Kemudian Nabi keluar. Bila line dah clear. Ada faham? Bila line clear baru keluar. Kalau line tak clear tak boleh keluar. Tapi ni line dah clear boleh keluar. Lepas tu Nabi nak ke Mekah dengan Saidina Abu Bakar ke Mekah ni, diorang ni tak tahu jalan ataupun tak yakin sebab diorang ni tak pernah ataupun jarang-jarang ke sana. Itu Ustaz tak pasti jarang-jarang tu. Tapi senang cerita jalan ke Madinah diorang tak berapa mahir. Tapi kalau kita tak mahir ke, contoh kita tak tahu jalan sangat, tak ingat jalan ke Penang, kita masih lagi ada map, ada Waze. Tapi zaman Nabi mana ada semua benda tu. Jadi disebabkan itu Nabi dan Saidina Abu Bakar ada penolong iaitu penunjuk jalan yang bernama, apa nama dia? Abdullah bin Uraiqat. Diorang pun teruskan perjalanan dengan Abdullah bin Uraiqat sebagai penunjuk jalan. Sebelum sampai ke Madinah, Nabi Muhammad singgah dulu dekat Quba. Iaitu adalah kawasan antara Mekah dan Madinah. Macam kita daripada Johor nak ke Kedah akan jumpa Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, macam-macam negeri kita jumpa. Macam-macam tempat kita jumpa. Jadi macam tu jugalah Nabi. Nabi jumpa Quba dan akhirnya Nabi mendirikan masjid. Masjid ini adalah masjid yang pertama. Sebab apa Nabi sepanjang 13 tahun berdakwah dekat Mekah tak dapat bina masjid? Kenapa Nabi tak bina masjid kat Mekah? Faham tak? Kenapa Nabi Muhammad tak bina masjid kat Mekah? Siapa dapat jawab? Orang kafir. Orang kafir sudah tentu akan rosakkan, akan Semuanya.
Rosakkan semuanya. Sebab itulah tak ada masjid dekat Mekah. Sebelum Nabi berhijrah, tak ada. Jadi Nabi mendirikan masjid yang pertama di Quba. Sekian saja kelas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu, Ustaz nak ambil kedatangan ya. Siapa baby ni? Fatimah kot. Ustaz dah ambil kedatangan. Hari ni 10 orang yang datang. 10 orang yang datang. Jadi Ustaz stop share. Subscribe my video guys. Tak upload lagi. Nanti tak subscribe. Jadi Ustaz endkan meeting kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe video saya. Bye. Bye. Bye Saleh. Bye Ryan.